Misteri takrifan hearsay yang mengelirukan. Program bela Dato' Sri Najib Tan Sri Shafie Abdullah mencabar kerajaan menafikan secara terbuka perintah addendum yang dikatakan dikeluarkan Yang di-Pertuan Agong. Tiada seorang pun pegawai atau institusi kerajaan menafikan kewujudan dokumen itu yang turut dirujuk sebagai addendum. Anda fikirkanlah perkara yang begitu mustahak tak ada individu daripada kerajaan menafikannya. Kalau benda tu memang tak ada, kenapa tak boleh cakap? Katalah benda ini tak ada, jangan buang masa. Di bawah undang-undang keterangan, sikap berdiam diri kerajaan boleh dianggap alasan tidak sesuai. Begitulah dahsyatnya kesan undang-undang itu, kerajaan terpaksa mengesahkan kewujudan addendum itu jika ia memberi respon. Jadi sekarang anda lihat kerajaan berlakon pekak dan bisu, main sorok-sorok dengan addendum itu. Satu hari nanti ia akan muncul dalam keadaan paling buruk, tegas Shafie Abdullah. Shafie mempunyai asas yang cukup kukuh dalam kenyataan yang beliau keluarkan ketika sidang media di perkarangan mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosli adalah dua orang yang memegang jawatan kanan di dalam kerajaan pusat dan negeri. Kedua-dua mereka telah memfailkan affidavit menyokong kewujudan titah addendum tersebut. Sebaliknya, mahkamah telah menolak affidavit mereka atas penghakiman ianya hanya hearsay tanpa bukti yang kukuh. Dalam perbicaraan kes SRC, ramai saksi mengakui derma dari keluarga di Raja Arab Saudi itu benar. Malah saksi SPRM sendiri akui telah pergi ke Arab Saudi dan mengesahkan perkara ini. Tetapi dalam penghakiman Nazlan, beliau berkata derma Arab Saudi adalah kisah dongeng yang juga bermaksud hearsay. Tapi bila saksi-saksi kes Najib bagi kenyataan dalam mahkamah dengan menyebut nama Jolo, Nik Faizal, arwah Dato' Azlin tanpa kehadiran semua individu ini sebagai saksi penting, mahkamah terima sebagai bukti. Adakah takrifan hearsay di dalam mahkamah akan berubah mengikut keadaan dan orang yang kena tuduh? Misteri takrifan hearsay yang mengelirukan. Program bela Dato' Sri Najib Tan Sri Shafie Abdullah mencabar kerajaan menafikan secara terbuka perintah addendum yang dikatakan dikeluarkan Yang di-Pertuan Agong. Tiada seorang pun pegawai atau institusi kerajaan menafikan kewujudan dokumen itu yang turut dirujuk sebagai addendum. Anda fikirkanlah perkara yang begitu mustahak tak ada individu daripada kerajaan menafikannya. Kalau benda tu memang tak ada, kenapa tak boleh cakap? Katalah benda ini tak ada, jangan buang masa. Di bawah undang-undang keterangan, sikap berdiam diri kerajaan boleh dianggap alasan tidak sesuai. Begitulah dahsyatnya kesan undang-undang itu, kerajaan terpaksa mengesahkan kewujudan addendum itu jika ia memberi respon. Jadi sekarang anda lihat kerajaan berlakon pekak dan bisu, main sorok-sorok dengan addendum itu. Satu hari nanti ia akan muncul dalam keadaan paling buruk, tegas Shafie Abdullah. Shafie mempunyai asas yang cukup kukuh dalam kenyataan yang beliau keluarkan ketika sidang media di perkarangan mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosli adalah dua orang yang memegang jawatan kanan di dalam kerajaan pusat dan negeri. Kedua-dua mereka telah memfailkan affidavit menyokong kewujudan titah addendum tersebut. Sebaliknya, mahkamah telah menolak affidavit mereka atas penghakiman ianya hanya hearsay tanpa bukti yang kukuh. Dalam perbicaraan kes SRC, ramai saksi mengakui derma dari keluarga di Raja Arab Saudi itu benar. Malah saksi SPRM sendiri akui telah pergi ke Arab Saudi dan mengesahkan perkara ini. Tetapi dalam penghakiman Nazlan, beliau berkata derma Arab Saudi adalah kisah dongeng yang juga bermaksud hearsay. Tapi bila saksi-saksi kes Najib bagi kenyataan dalam mahkamah dengan menyebut nama Jolo, Nik Faizal, arwah Dato' Azlin tanpa kehadiran semua individu ini sebagai saksi penting, mahkamah terima sebagai bukti. Adakah takrifan hearsay di dalam mahkamah akan berubah mengikut keadaan dan orang yang kena tuduh? Misteri takrifan hearsay yang mengelirukan. Program bela Dato' Sri Najib Tan Sri Shafie Abdullah mencabar kerajaan menafikan secara terbuka perintah addendum yang dikatakan dikeluarkan Yang di-Pertuan Agong. Tiada seorang pun pegawai atau institusi kerajaan menafikan kewujudan dokumen itu yang turut dirujuk sebagai addendum. Anda fikirkanlah perkara yang begitu mustahak tak ada individu daripada kerajaan menafikannya.
Kalau benda tu memang tak ada, kenapa tak boleh cakap? Katalah benda ini tak ada, jangan buang masa. Di bawah undang-undang keterangan, sikap berdiam diri kerajaan boleh dianggap alasan tidak sesuai. Begitulah dahsyatnya kesan undang-undang itu, kerajaan terpaksa mengesahkan kewujudan addendum itu jika ia memberi respon. Jadi sekarang anda lihat kerajaan berlakon pekak dan bisu, main sorok-sorok dengan addendum itu. Satu hari nanti ia akan muncul dalam keadaan paling buruk, tegas Shafie Abdullah. Shafie mempunyai asas yang cukup kukuh dalam kenyataan yang beliau keluarkan ketika sidang media di perkarangan mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi adalah dua orang yang memegang jawatan kanan di dalam kerajaan pusat dan negeri. Kedua-dua mereka telah memfailkan afidavid menyokong kewujudan titah addendum tersebut. Sebaliknya, mahkamah telah menolak afidavid mereka atas penghakiman ianya hanya hearsay tanpa bukti yang kukuh. Dalam perbicaraan kes SRC, ramai saksi mengakui derma dari keluarga di Raja Arab Saudi itu benar. Malah saksi SPRM sendiri akui telah pergi ke Arab Saudi dan mengesahkan perkara ini. Tetapi dalam penghakiman Nazlan, beliau berkata derma Arab Saudi adalah kisah dongeng yang juga bermaksud hearsay. Tapi bila saksi-saksi kes Najib bagi kenyataan dalam mahkamah dengan menyebut nama Jolo, Nik Faizal, arwah Dato' Azlin tanpa kehadiran semua individu ini sebagai saksi penting, mahkamah terima sebagai bukti. Adakah takrifan hearsay di dalam mahkamah akan berubah mengikut keadaan dan orang yang kena tuduh? Misteri takrifan hearsay yang mengelirukan. Peguam bela Dato' Sri Najib Tan